Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah yang bertajuk Peningkatan Ajaran Agama Islam yang disampaikan oleh Ustaz Haji Shoaib Ilyas yang telah dirakamkan di Masjid Sultan Azlan Shah Ipoh. Saya ulang balik ya, nak sah sempurna sembahyang kita tidak sekadar menjaga syarat sah wajib sembahyang, tidak sekadar menjaga rukun sembahyang, tapi dijaga semua perkara-perkara sunatnya, insya-Allah. Dan insya-Allah tuan-tuan ya, atas nama iman dan Islam ya, insya-Allah tuan-tuan, atas nama Islam, iman dan Islam, beribadahlah dengan harapan Allah ampuni dosa aku. Beribadahlah dengan harapan, ya Allah engkau rahmati aku. Beribadahlah dengan harapan, ya Allah engkau kabulkan, engkau terimalah ibadah aku ini sebagai ibadah yang boleh menyucikan segala dosa dan kesalahan-kesalahan yang aku lakukan. Dan insya-Allah ya, termasuk kemuncak daripada ibadah lepas kita mengharap rahmat, mengharap maghfirah, ya Allah aku mohon janji balasan syurga darimu. Dan insya-Allah tuan-tuan ya, kalau inilah yang hadir dalam hati kita ketika solat, agak-agak dah tuan-tuan sembahyang nak cepat siap ke nak sempurna segala yang menjadi amalan solat. Saya ulang balik ya, kalau itulah harapan kita sewaktu sembahyang, adakah kita nak sembahyang nak cepat siap ataupun mengharap untuk dapat disempurnakan segala perkara-perkara yang termasuk dalam peraturan solat ya, setelah sempurna rukun syarat wajibnya, kita sempurnakan segala sunatnya dan sebagainya, insya-Allah ya. Tapi tak tahulah, masing-masing lah di muhasabah ya, bila solat apa yang diharapkan. Bukan nuduh tuan-tuan ya, tapi kadang-kadang saya nampak ya, bila solat dia menganggap cepat siap, itu pasal laju tu. Nak cepat siap je dia, itu pasal laju tu ya. Kalau sembahyang sunat, minta maaf, sembahyang sunat cuba tuan-tuan tengok hari Jumaat orang sembahyang sunat lepas adan, patut baru satu rakaat dia salam dah. Kenapa laju tu? Lajulah lepas takbir ihram iftitah tak baca, minta maaf. Habis walat doli dia just napeh surah tak baca ya. Rokok patut 3, tak tahu dah satu pun cukup tak tidak. Rokok tu kita ngaji dulu 3 bacanya, subhana rabbiyal azim 3 kali tuan-tuan. Tapi kadang-kadang ya, bukan ngintai tuan sebelah saya, terasa saya cukup ke 3 kali itu ya. Nak tunjuk saya tunjuk. Belum soalan sah ke rukuknya itu. Nampak tuan-tuan, itu ada soalan satu je, apa dibaca? Kalau itu rukuknya, sekadar itu rukuknya, apa dibaca? Sedangkan kita belajar di mana-mana pun, tok guru siapa pun ngajar rukuk, baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau tunduk sampai terus bangun, apa dibaca? Okey, tasbih itu sunat. Tumak ninahnya di mana? Tumak ninah kita di mana tuan-tuan ya, minta maaf ya. Dan saya kata, kalau itulah sembahyang sunat tak berimam, maka tak mustahil itulah ulang-ulang sembahyang fardu di rumah kalau seseorang. Tak maaf ya, ini untuk ilmu tuan-tuan, kita muhasabah diri. Sedangkan dalam solat, setiap gerak itu wajib tumak ninah. Kalau ikut yang saya faham dari hadis Nabi, orang solat dalam gerak 4 tempat gerak, mesti 4 ini ada tumak ninah. Tak tumak ninah tidak sah ya. Dalam solat, kalau solat kita ni solat ya, maka ada 4 gerak yang setiap gerak ini mesti ada tumak ninah. Tak tumak ninah tidak sah ya. Orang tanya, mana tahu Ustaz? Nabi sebut, dan sebutan Nabi ini berlaku apabila seorang sahabat yang sembahyang sunat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah siap sembahyang sunatnya, dia mengucap salam pada Nabi. Nabi jawab ucapan salamnya, dia menghulur tangan pada Nabi, Nabi sambut hulur tangannya, tapi Nabi berkata kepada qum fasoli, minta bangun sembahyang balik. Menung kawan ni, aku baru siap.
Tapi mungkin kau ingat Nabi nyuruh bangun sembahyang lagi dia. Sembahyanglah dia. Salam lagi sekali. Ya, ucap salam pada Nabi sekali lagi. Hulur tangan pada Nabi sekali lagi. Nabi sambut salamnya, Nabi sambut hulur tangannya, Nabi ulang balik. Kum fasali, minta bangun sembahyang lagi. Menung dia. Apa ini dah 2 kali dah. Maka sahabat ni menghadap Nabi, minta ditegur, diajar di mana silap, macam mana nak betulkan. Ini sahabat tuan-tuan. Sahabat ni tak putus-putus mengaji tuan-tuan. Kita ni hilang selalu, minta maaf ya. Sahabat ni gulungan manusia yang tidak putus mengaji. Kita tak tahulah. Cuti sebulan pun ada. Ni cuti sekolah lagi ramai cuti ni. Ya, ni sahabat ni hari-hari ngaji dengan Nabi, pun sembahyang tak betul. Ya. Bila dia 2 kali tak betul, menghadap Nabi minta, ya Rasulullah, ya, atas sifat kenabian kamu diutus untuk mengajar umat, maka tadi kalau aku sembahyang tak betul, tolong ajar, tolong betulkan. Ya, maka Nabi menyebut kepada sahabat ni tentang solat. Ya, apa Nabi kata? Nabi kata, idza qumta ila sholati fakabbir. Bila kamu nak sembahyang, pastikan kamu sudah berdiri elok tempat solat, baru Allahu Akbar. Nabi gunakan fi'il madhi. Qumta ini fi'il madhi. Bila kamu nak sembahyang, pastikan kamu sudah berdiri elok tempat sembahyang, barulah Allahu Akbar. Nabi kata, minta maaf tuan-tuan, saya tunjuk ya. Kadang-kadang kita jadi makmum lambat kan. Imam dah walam yakul lah, dengan lahu kufuwan ahad dia dah. Kita baru sampai. Awak baru sampai. Jadi kalau ya yang saya tunjukkan tadi, makna solat kita tak sah. Tapi dia tak tahu, dia tak ngaji sampai sudahlah begitu. Itu baru mukadimah nak sembahyang. Nabi kata, idza qumta ila sholati fakabbir. Bila kamu nak sembahyang, pastikan kamu sudah duduk elok, berdiri elok tempat solat, barulah Allahu Akbar. Bukan gupuh, bukan gapah. Kemudian Nabi sebut, summa qra ma tayassara ma'aka minal Quran. Minta maaf ya, ini Nabi ngajar. Nabi mengajar dalam bab agama, Nabi tak sebut yang sunat, Nabi sebut yang wajib dulu. Dan insya-Allah hari ini pun ya, sistem pendidikan kita begitulah ya. Yang utama dulu, yang utama. Kemudian tu baru hak sunat-sunat kita ajar. Maka Nabi pun mengajar solat tadi wajib dulu. Sudah kamu takbir elok, Nabi kata summa qra ma tayassara ma'aka, baca Quran. Baca Quran maknanya Fatihah. Ya, baca Quran maknanya Fatihah. Dan insya-Allah Fatihah ini tuan-tuan boleh cari guru lah untuk disemak. Semak bagi betul tuan-tuan. Ya, minta maaf ya, semak bagi betul. Jangan agak-agak, betul dah. Itu agak-agak. Insya-Allah di kalangan kita ni ada mereka-mereka yang mahir dengan Quran. Ya, tolong adab mereka, minta tolong betulkan Fatihah kita. Ya, kalau boleh sempurnakan di mana nak berhenti dan sebagainya insya-Allah. Minta maaf tuan-tuan ya, Fatihah 7 ayat. Ikut ilmu yang saya diajar untuk guru saya. Ya, kalau boleh, kalau nak cantik solat, Fatihah 7 ayat, 7 kali berhenti insya-Allah. Kau nak cantik, kau nak sah, sambung aja boleh, tapi kena belajar kaedah sambung tu. Sebut wasal boleh, tapi kena belajar. Jangan tak belajar. Tak belajar, langgarlah dia. Ya. Kemudian habis Fatihah, Nabi kata sumarka hatta tatma'inna raki'a. Habis dah Fatihah, kamu rukuk, pastikan kamu rukuk ada tumak ninah. 1. Kemudian Nabi kata summa tadil, kamu balik diri tegak. Maksudnya iktidal. Sebut diri tegak, maksudnya berdiri tegak ada tumak ninah. Barulah Nabi kata summasjud, turun sujud pula. Pun Nabi kata hatta tatma'inna sajidah, sujud kamu pasti ada tumak ninah. Kemudian baru Nabi kata summajlis hatta tatma'inna jalisan, maka duduklah kamu antara 2 sujud, pastikan juga ada tumak ninah. Ini hadis Nabi tuan-tuan. Nabi ngajar sahabat tadi yang sembahyang 2 kali tak betul tadi.
Tumak ninah dalam solat 4 tempat mesti. Nabi gunakan kata ni kalau orang ngaji Arab dia lil ghayah. Maknanya mesti betul. Mesti tumak ninah pada rukuk. Mesti tumak ninah pada i'tidal. Mesti tumak ninah pada sujud. Mesti tumak ninah pada duduk antara dua sujud. Ya, minta maaf saya tunjuk tuan-tuan ya. Ya, tuan-tuan pun kalau tak buat, mungkin tuan-tuan pernah tengok orang sembahyang begini cara geraknya. Kerana saya sebut ya, tanyalah siapa pun. Rukuk sunat dibaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Satu sunat. Ya, satu sekurang-kurang sunat, 2 sunat, 3 sempurna sunat. Insya-Allah. I'tidal sekurang-kurang sami Allahu liman hamidah, sekurang-kurang. Tapi insya-Allah ada yang lebih panjang. Ya, nanti jumpa saya beritahu yang lebih panjang. Ya, sampai Nabi merakamkan puji kepada sahabat yang baca i'tidalnya dengan bacaan panjang. Apa dia kata? Aku melihat lebih 7,000 malaikat mengaminkan doa yang kamu baca. Masalahnya malaikat tak nampak. Kok nampak malaikat tak tahu lah macam mana kita. Ni tuan-tuan duduk ni, kalau nampak malaikat tak bangun tuan-tuan. Kenapa? Malaikat menaungi kita dengan naungan rahmat. Kerana malaikat sangat redha umat Muhammad ini duduk dalam majlis ilmu. Tapi malaikat tak nampak. Yang nampak tu gubah teh tu. Ya. Tadi ya. Dan insya-Allah sujud kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, maha suci Engkau wahai Tuhanku yang maha agung, yang maha mulia, wa bihamdi, dan segala puji bagi kamu. Dan insya-Allah duduk antara dua sujud, tuan-tuan berdoa mohon kepada Allah 8 perkara tuan-tuan. Duduk antara dua sujud tu, tuan-tuan baca tasbihnya. Tasbih itu mengandungi makna doa. Tuan-tuan minta 8 perkara. Rabbighfirli warhamni warfa'ni warzuqni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 perkara tuan-tuan minta dengan Tuhan. Rabbighfirli warhamni warfa'ni warzuqni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 perkara. Nanti beri kitab kita baca. Punya rahmatnya Allah. Ya, punya luas pintu rahmat Allah kepada umat yang sembahyang. Sampai Nabi mengajar kita, kamu boleh mohon 8 perkara sekurang-kurang dalam solat. Sehingga ulama' fiqh sepakat mengatakan solat maknanya doa. Kenapa? Kerana dalam amalan solat banyak kalimah-kalimah doa yang kita pohon kepada Allah Ta'ala. Dan doa-doa ini semuanya doa-doa yang tinggi martabatnya. Ihdinas siratal mustaqim, Fatihah dan sebagainya lagi lah. Jadi solat sendiri ulama' fiqh kata maknanya segi lugatan doa. Dan insya-Allah ya, sangat banyak kalimah-kalimah doa yang maksur, termasuk dari amalan Rasulullah yang dilafazkan sewaktu dalam solat. Dan insya-Allah kemuncak doa dalam solat itu, itulah yang kita baca dalam Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Aku mohon ya Allah agar Engkau bagi aku hidayah untuk aku hidup lurus berpandukan dengan ajaran agama kamu. Ya, ini ya kandungan solat ya yang saya diwajibkan menunaikan, yang tuan-tuan juga difardukan untuk menunaikan sebagai sifatnya hamba Allah yang mukmin muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah ya tadi ya, setiap rukuk ada bacaannya dan mesti tumakninah. Setiap iktidal ya ada bacaannya, walaupun sunat mesti sampai tegak balik berdirinya. Maksudnya tumakninah juga. Ya, dan berapa ramai orang iktidal tumakninahnya rosak tuan-tuan. Ya, berapa ramai orang sembahyang iktidal tumakninahnya rosak. Gitu tuan-tuan ya. Jadi Nabi menyebut pada sahabat tadi dalam gerak sembahyang yang 4 mesti ada tumakninah. Tumakninah ni mesti berhenti anggota daripada bergerak sekurang-kurang sekadar subhanallah. Kena lama tak?
anggota yang bergerak tadi, ya, daripada berdiri ni, diri, rukuk kan bergerak, ya, rukuk i'tidal kan gerak, i'tidal sujud kan gerak, pastikan berhenti sekadar subhanallah, cukup dah. Ya, dan saya yakin kalau amalan sunat masa rukuk dibaca cukup, bukan tu makna sekadar subhanallah, lebih. Iktidal pun kalau dibaca habis, insya-Allah tu makna dia dah sempurna, tuan-tuan. Begitulah dengan sujud dan seterusnya. Kalau dibaca zikir tasbih yang kita diajar, sunat dibaca 3 kali kita baca, sempurna tuan-tuan, insya-Allah. Tapi tak tahulah, tadilah yang saya tunjukkan tadi antaranya. Memang terdata, bukan satu, setengah pun tak ada. Subha je dia baca, lepas tu bangun dah. Ya, itulah, ya, minta maaf yang banyak berlaku ketika solat sunat. Tu pasal laju. Takbir ihram iftitah tak baca, tinggal dah pahala. Habis Fatihah surah tak baca, tinggal dah pahala. Ya, tak apalah tinggal pahala tu kalau sah. Yang dibimbangi rukuk sujud dan iktidalnya takut tidak tumainah, langsung kosong, tak ada pahala, tak sah. Dan dibimbangi lagi kalau itulah berlaku juga pada amalan-amalan solat fardu. Bagaimana? Itulah yang mungkin antara sebab utama sembayang tapi fahsyak munkar terus kekal. Sembayang tapi fahsyak munkar terus kekal. Malah setengah itu jadi perjuangan hidupnya untuk terus dengan kemungkaran, terus dengan kemaksiatan. Ya, sampai orang nak cakap, orang yang nak cakap betul pun jadi takut. Minta maaf tuan-tuan. Ya, sampai orang nak negur yang betul, dia nak negur pun jadi takut. Akhirnya pasal yang sembahyang pun macam itu. Ya, tidak berhenti pada kemungkaran, tidak berhenti pada fahsyak. Akhirnya orang yang betul sembahyang nak negur pun takut. Memang takut hari ini, takut tuan-tuan. Ya. Jadi ini masih ilmu saya sebut tuan-tuan, bukan pasal apa-apa, tak ada. Sebab agama ini kita kena telus sebab dia hak Allah Ta'ala. Dan insya-Allah mudah-mudahan ketulusan inilah besok menjadikan kita, ya, atas sirat al-mustaqim, lulus insya-Allah. Cukup sekat tu dulu insya-Allah. Izin Tuhan hari lain, ya, kita sambung sikit lagi tuan-tuan untuk sama-sama kita cek sembahyang kita supaya sembahyang kita sampai kepada martabat yang Allah sebut inna solata tanha anil fahsya wal munkar, insya-Allah. Sekian aku qali hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la. Demikian tadi rancangan tausiah yang bertajuk Peningkatan Ajaran Agama Islam yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Shoaib Ilyas yang telah dirakamkan di Masjid Sultan Azlan Shah Ipoh.